Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali menonton dan juga mendengar podcast Kongsi Terang bersama dengan Cik Nap, Hasif dan juga Jasmine. Yeay. Okey, untuk bulan Ramadan ni, sebenarnya bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini. Apa tak? Kenapa? Kenapa gelak? Baru lepas murih. Okay. Seronok, perut kenyang. Nampak tak? Okey, di kesempatan ini kita nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua yang menonton, yang mendengar podcast Kongsi Terang ni. Terima kasih banyak-banyak sehingga ke hari ini masih lagi setia bersama dengan kami lah. Okey, jadi untuk Ramadan ni special, kita ada tamu yang sangat special, Mat. Kita ada tamu yang special lah. Sebelum kita cerita satu tamu, kita special juga kerana kita ada penaja. Sini adalah, ini makan ni tadi, More. Wah, Maruku Wek. kita ada Maruku Wek, Muslim homemade product. Yap. Ya. Datangkan dengan 3 perisa, original, cheese dan juga pedas. Kita tunggu je. Original cheese dan keju. Memang tak jadi apa. Original cheese pedas. Warna tu. So anda yang menonton dan juga mendengar boleh dapatkan Maruku Wek ni di IG lah. Boleh usaha dekat IG, boleh terus order dekat situ. Okey, untuk episod kali ni. Baik, untuk episod kali ni Special? sangat special dan Bukan sebab ada telur. Biasa burger special telur. Ya. Dia special tambahan nebus lah. Ya, betul. Kita ada tetamu yang seorang Berpengaruh lah kita Berpengaruh. berpengaruh, Selebriti. selebriti. Selebriti berhijrah. Betul. Selebriti berhijrah. Siapa tak kenal memang kena carut Twitter. Podcaster, YouTuber, Motivator. motivator, pengacara. Pengacara. Pelakon sekarang. Dia ada berlakon Ui, filem. Dia ada berlakon. Dia ada berlakon. Tak apa. Podcast Kongsi Terang dibawakan oleh anda oleh Pixel Distribution. Okey, bersama kita lagi di podcast Kongsi Terang. Boleh check out kita punya YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Dan jangan lupa untuk follow semua social media kita yang klise lah, IG, X, FB dan TikTok. Yep. Ya, Untuk mengetahui perkembangan dan juga video-video terbaru daripada kami. Betul. Okeylah guys, so di studio sekarang ni kita bersama dengan Hizman Huzain. Ya. Hai, Assalamualaikum. Nampak Salam. kan kita macam berpuasa. Nampak kan macam Seorang je nampak macam berpuasa. Tak, kita baru kerja. So semayang tarawih semua pakai ni. Itulah. So Apa khabar? Hiz? Alhamdulillah saya beginilah ya. Kalau you all tengok macam saya kepenatan tak, sebenarnya ni ada makeup ni kat muka ni. Sebab baru balik pada shoot. Sebab jangan angguk tu beria sangat. Sebab boleh nampak kan ada makeup kat muka kan. Ya memang. Sebab buang makeup ni bukan saja ada eye bag tapi ada slipper dekat wajah ya. Kenapa? Buang ada slipper. Betapa buruklah muka aku yang sebenarnya ya. Kalau cium tu jadi katak. Dia terbalik. Orang kata cium jadi pneumonia. Jadi begitulah saya. So begitulah saya. Kan busy, everyday busy lah. Nampak penat sebab Betul. kita tahu Hiz ni baru balik dari Lubenan actually. Lah belum benar dah lama dah. Dah lama dah Tak, saya baru balik pada shoot lain. Betul juga. Dah lama dah. Asal kita nak poyo-poyo acah-acah tipu kan. Kita ni record waktu puasa. Tidak sebenarnya sebelum puasa. Tapi kita di Kongsi Terang mengucapkan ribuan terima kasih lah Hiz dapat luangkan masa bersama Kita tahu busy. Nak tahu kenapa saya join? Kenapa? Sebab satu hari nanti bila korang dah berjaya, jangan lupa diri. Masya Allah. Aku adalah antara yang terawal-awal join korang. Ya betul. Kita insyaAllah kita takkan lupa kan. Kita potong buat shot. Potong buat shot. Bila satu hari nanti korang dah berjaya, korang buat museum, aku nak muka aku kat situ. Masya Allah. Boleh. Antara guest-guest terawal. Kau boleh boleh sekarang. Masih sombong. Hui. Kita pegang dulu. Okey, tadi Hasif ada sebut pasal Lebanon. Lebanon. Ya. Sebenarnya sebab kita sempena dengan bulan Ramadan ni, kita terfikir saudara mara kita dekat sana. Hiz pun kat sana dengan misi kemanusiaan bersama dengan apa tu, tim Malaysia for Syria. Malaysia for Syria dan juga Global Peace Mission Malaysia GPM. Boleh cerita sikit pengalaman kat sana. Tapi sebelum start tu kan, macam mana boleh ke sana? Ada dijemput untuk ada misi tu ke ataupun macam mana boleh
Macam mana boleh terjoin dunia filantropis ni? Soalan yang sama Ustaz Don saya tanya saya tadi. Kau sama level dengan Ustaz Don sekarang? Assalamualaikum. Tuan-tuan, Assalamualaikum. Macam mana dia sinilah dia bermula dengan siapa yang ikut perjalanan kisah kehidupan saya ni berhijrah dululah kan. Yalah berhijrah lelaki ni lain, takkan pula dia expect kita nak pakai tudung kan. Cukup sekadar free hair. Semua free hair. Jadi dia bermula pada situ dan bila saya dah announce keinginan saya untuk ialah mendekatkan diri kepada agama dan sebagainya, ramailah orang approach juga. Oh, kalau kita nak buat baik mesti nak buat kerja kebajikan juga kan. Maka dengan itu bermulalah saya pergi langkah pertama saya pergi ke Syria, lepas tu ke pada tahun bila tu? Pada tahun 2019. Hujung 2019. Lepas tu 2 tahun 2020 sebelum COVID saya dah pergi ke Syria dulu, lepas tu COVID, lepas tu habis COVID saya pergi Afrika Barat pula, Tanzania, lepas tu saya kemudian untuk NGO lain lah, kemudian saya masih lagi kekal bersama dengan MFS dan juga GPM Malaysia. Buat kerja-kerja di Syria terutamanya, dan baru-baru ini saya baru balik daripada Lebanon. Cerita dia macam tu, macam mana kita nak apa dipanggil dia? Terjerumus dalam arena NGO ni. Terjebak dalam arena ni lah. So di Lebanon Hayes pergi untuk misi sejuk? Dia misi musim sejuk. Apa yang saya buat dekat sana adalah kita bagi diorang bahan-bahan utama musim sejuk diorang lah. Yelah, makanan. Dan contohnya pakaian musim sejuk pun ia juga, dan juga minyak petrol. Bahan api. Bahan api seperti arang dan juga minyak petrol untuk kemah-kemah yang ada mesin pemanas tu, dan juga bahan api tu untuk rumah yang tak ada lah, macam arang tu lah. So bila kita pergi kat sana, itu adalah mission kita. Sebenarnya mission Hayes dekat sana tu adalah bila menyerahkan tu, itu hanya simbolism saja. Cumanya bila kita pergi kat sana sebagai seorang influencer. Saya tak suka terma influencer tu, influencer kan. Pempengaruh orang kata. Sebenarnya kita bagi tahu dekat orang sebab kita ada ramai followers. So ramai followers kita tu derma melalui kita. Bagi tahu kat diorang, okey, korang yang sumbang ni, ini tahu sumbangan korang. Aku ni hanya macam tangan yang menyambung je. Itu ibaratnya. So sebenarnya mempermudah cara. Alah, orang nampak je benda ni macam dia ni beraninya pergi tempat-tempat macam tu, benda semua kan. Berani je, tak adalah apa yang bahaya sangat. Bahaya tak bahaya jugalah. Sebelum aku terbang kat sana, aku cakap kalau aku cakap dengan kawan-kawan ni, kalau aku mati, ini bahagian kau tau. Macam tu. Siap. Ni bagian kau tau. Saya punya personal trainer, sebab saya ada dalam 100 session lagi. Kalau saya mati nanti, agaknya boleh tukar nama tak session tu. member muka takut. Okey je kot, insyaAllah okey. Balik. Alah, kalau kita nak mati sekarang kan boleh mati. Betul. Kan? Anytime. So whatever it is, kita ni dalam usia kita ni macam tak payah, bukan tak payah nak takut mati, kita kena takut mati sebab nak bawa amalan ke sana nanti kan. So cumanya kena sentiasa beringat lah. Cara saya beringat macam tu, pergi tempat yang bahaya, tapi sebelum pergi tu aku dah wasiatkan dulu. Kamera ni kau ambil, channel aku kau uruskan. Saya beritahu kat manager saya tau. Manager saya nanti kalau apa-apa jadi dekat Hayes nanti kamu pandai-pandai lah monetize daripada Hayes punya platform sebab dia pun perlu teruskan kehidupan. Yang nak mati dia mati. Betul juga tu kan. Hayes, untuk misi musim sejuk tu, ini first time pergi ke atau sebelum-sebelum ni dah pergi dah? Misi musim sejuk tak pernah pergi atas nama misi musim sejuk. Cumanya pada tahun lepas saya pergi musim molu. Misi gempa bumi, yang mana tahun lepas, awal tahun lepas, Februari macam tu, Turki kan kena gempa bumi yang besar tu. Dan ramai orang meninggal dunia disebabkan itu. 2-3 hari lepas kejadian gempa bumi tu, saya terus sampai dengan tim lah. Itu pada waktu tu itu musim sejuk. Gila ding-dong dia punya musim sejuk dia. Negatif. Macam tak adalah satu, yelah kita orang Malaysia, tapi satu digit je lah, satu digit.
Satu digit lepas tu dia jadi seberangi angin tu tau. Sampai ke tulang rasa dia tu. Yang kita ni pula memang allergic betul dengan musim sejuk ni. Tak suka, memang tak suka. Saya lebih suka pergi pulau benda semualah kalau bercuti tu. Tak adanya bercuti tu pergi Cameron pun tak nak. Genting apatah lagi. Memang tak suka sejuk, memang tak suka. So bila kita pergi kat sana atas dasar misi, memang kita sebagai seorang individu yang bernama Hizman Huze yang suka pergi negara bergolak walaupun aku macam lemah gemalai macam ni. Tapi yalah kita dah bawa orang punya amanah. Orang dah derma, kita bawa amanah orang pergi kat sana, kena tunjuk kat orang apa yang orang dah derma tu, apa hasil derma dia orang. So boleh kata itu menjadi kekuatan Hiz untuk pergi sana walaupun dalam diri mungkin ada macam takut ke risau ke. Tak adalah babe, aku ni aku bukan dah tak peduli, tapi macam kalau aku mati aku mati je babe. Oh ya. Macam lepas tu aku cakap dekat staff Gen Z kan. Gen Z ke? Bukan tak tersakiti tak ada anxiety. banyak benda ni. Banyak benda boleh bincang. Kan? Okay. Bukan saya tak suka mereka, tapi salah seorang tu tanya saya dah whatever lah, kalau aku mati je lah. Abang Hiz macam tu kata seorang Gen Z. Abang Hiz dah cukup ke amalan. Lepas tu aku tanya dia balik, engkau kalau mati besok dah cukup ke amalan kau? Mati ni bukan kira bila bodoh. Gegam. Betul. Betul. Tak takut. Tapi takut tu muncul waktu naik plane pergi sana, turbulence. Macam mati kat sini je. Bapak tak style tu. Sampailah dulu tu. Mati kat tanah Syam ke apa tu. So bila Hiz dah sampai, tengok suasana kat sana, apa benda yang terkesan, yang menginsafkan, yang mungkin boleh share? Memang Lubnan, tapi dia adalah kamp pelarian Palestin, betul? Betul. So kalau kita tengok kat peta tu, Lubnan itu berada dekat atas Syria dan juga Palestin. Okay, so dia share border. Palestin pun kat sini, Syria pun dia share juga bordernya. So kita boleh dapat pelarian daripada dua-dua negara ni yang melarikan diri, especially yang berbelah utara tu lah kan, dia lari ke situ, ke selatan Lubnan. Faham Faham. Okay, so kita boleh dapat dan jumpa pelarian Palestin dan juga pelarian Syria pada masa yang sama, yang Palestin tu yang melarikan diri sejak tahun 1948. So tak berhenti nenek tu. Dia nenek tu. So diorang nenek tu ada seorang nenek Hiz jumpa. Dia larikan diri pada tahun 1948. Tahun tu umur dia 7 tahun. Kecil lagi. Lepas tu Israel pada tu cakap kat dia, tak apa, kau keluar dari kawasan kampung kau ni 3-4 hari je. Sampai nenek tu sekarang dah 85 tahun. So bila aku tak terkesan daripada segi, sebab aku tengok tu macam dia lah, dunia ni memang ada orang yang baik, okay, itu pasti, dan juga ada juga orang yang jahat, okay. Dan dalam hidup aku ni, aku sentiasa dinampakkan orang-orang yang jahat senantiasa. Jahat tu pelbagai lapisan. Jahat yang macam, contohnya lah, aku kena tipu dengan business partner. Itu okay lah. Itu ramai orang kena lah kot. Okay, next level jahat dia Allah tunjukkan kat aku. Okay, jahat macam Bashar Assad. Bashar Assad tu adalah pemimpin Syria lah. Lepas tu level atas lagi, mangsa kepada kezaliman kezaliman Israel. Macam nenek tu, ada jahat lagi. Pelbagai jenis jahat dah aku dah nampak dekat dunia ni. So kita faham lah. Terkesan ke? Tak sangat. Cuma ada satu kes yang aku terkesan. Dia adalah satu tempat rehab untuk orang buta yang dibutakan oleh gas ataupun bom yang ada bom kimia. Ini dekat Syria, camp dia tu. Phosphorus? Tak tahulah dia bahan kimia apa bom dia tu, tapi dia dah buta. So rehab tu mengajar orang-orang buta yang telah dibutakan oleh bom ini membaca balik Al-Quran dalam Braille. So aku duduk kat situ kan. So ini adalah sekumpulan orang ataupun umat Islam yang dahulunya pernah nampak boleh baca Quran macam biasa. Lepas tu dia pergi kat rehab tu, dia masih lagi gigih mahu membaca Al-Quran. Dia sambil dalam keadaan Braille, dia kena baca balik tau. Alih bata Braille dengan kita lain Time tu aku breakdown siap. Breakdown sebab apa tau? Sebab kita yang sempurna, mata, telinga, mulut apa semua ni, tak ada pun nak gigih nak membaca Al-Quran dengan selalunya. Diorang ni daripada buta, daripada nampak
menjadi buta, tetap gigih, mahu tetap membaca Al-Quran jua. So aku rasa macam sentak gila babi lah situ. Macam tamparan yang besar dekat aku lah time tu. So sejak daripada itu, dah lah aku mula-mula time tu macam baru nak mengenal agama apa benda semua kan. Aku rasa itu adalah seperti petunjuk daripada Allah juga untuk kalau kau nak mengenal agama kau, baca Quran. So banyaklah kehidupan aku ni mengikut nasihat-nasihat yang ada dekat dalam Quran tu. Okay, untuk kita tahu konflik Syria dengan Palestin. Ada ke dengar-dengar orang kat sana yang mungkin orang kata bergaduh mulut ke, atau benda tu normal kat sana untuk rakyat sana? Antara apa dengan siapa? Syria dengan Palestin. Maksudnya Syria dengan Palestin. Harian dia orang tu memang ada gaduh ke, ataupun sebenarnya nampak harmoni je ke? Okay, kalau dekat Syria ini secara realitinya lah Syria tu terbahagi kepada entah berapa banyak, entahlah. So kalau dekat Syria, dia adalah pergaduhan antara umat Islam sendiri / Syiah. So dekat dalam tu ada FSA. So FSA tu Free Syrian Army. Lepas tu bergaduh dengan kerajaan yang sedia ada, Damascus lah. So diorang lepas tu negara tu terbagi kepada dua. Lepas tu bahagian Free Syria tu, Syria yang bukan tertakluk oleh kerajaan Damascus ni, terbahagi lagi, pecah lagi. Ada ISIS lah, ada FSA lagi, ada Syiah lagi, ada pecah lagi, dan sesama diorang pun dalam kecil-kecil tu pun bergaduh lagi. So bila kita nak itu waktu mana kita diuji lah waktu buat misi-misi macam ni lah. Sebab bila kan, kalau kau pergi misi, lepas tu kau tengok umat Islam bergaduh dengan umat Islam sendiri, kau mesti, bukanlah aku akan muncul sifat menyampahnya. Betul tak? Kan macam kenapa kau tak nak ubah hidup kau? Kenapa kau bergaduh-gaduh sesama sendiri apa semua? Tapi itulah, lepas kita dah kenal konflik Palestin Israel ni kan, diorang ni bergaduh dengan benda semua sama diri diorang ni adalah tu ejen dia tu. Kan cucuk-cucuk tu, alah tak payah pergi jauh, sejarah Malaysia pun kan betul. Ada betul. Kan anjing-anjing British pada waktu tu. Yes. Kan orang-orang bangsa kita sendiri menjadi anjing kepada British, betul yang ada kepentingan masing-masing. Kalau kita pun dah digambarkan begitu dalam sejarah negara kita, apatah lagi negara yang sedang bergolak sekarang. Ada je, aku yakin ada je tu yang menyebabkan pergaduhan dalam tu. Ada juga tangan-tangan Israel celaka tu. Betul. Aku yakin. Situasi dia bukan sama lah mana negara pun kan? Betul. Okay, cerita tentang bulan puasa lah bulan puasa ni banyak, mungkin sedikit sebanyak kita boleh rasa lah bulan puasa, bulan Ramadan ni kita boleh menyemai ataupun kita selami dengan rakyat-rakyat kat sana yang mengalami krisis kebuluran. Macam Hiz ni pernah tak puasa kat sana? Ada pengalaman tak? Ada. Macam mana dia punya vibe? Bersahur. Sebab kita kat Malaysia pun tak bersahur sebenarnya. Hiz lah. Tak Hiz. Bukanlah kita Hiz. Hiz sebenarnya memang tak bersahur. Sebab boleh je tahan. Aku makan je, lantak je banyak-banyak masa moreh, yelah masa berbuka melantak dah. Masa moreh dah melantak dah. Lepas tu tak ada sebab untuk aku bersahur. Yelah memanglah sebab itu sunnah kan. Tapi sebab ada fadilat dia sendiri kan. So tapi sebab dah namanya manusia kan penuh kekhilafan dan juga pemalas seperti saya. Makanya saya memilih untuk tidak tidak bersahur lah. So tapi bila kita kat sana kita kena ikutlah cara mereka benda semua kan. Okey lah, dah lah ikut kau bersahur. Makanan bersahur mereka itu pun penuh cheese. Cheese ada macam-macam jenis. Ada cheese yang manis, ada cheese yang tarik-tarik. Aku tak tahulah kenapa tarik-tarik berbulu-bulu macam tu. Lepas tu tarik macam cheese masam sikit. Memang makan cheese mata? Cheese. Lepas tu ada buah olive. Buah zaitun. Buah zaitun. Lepas tu ada roti. Lepas tu ada, tahu tak daging yang dalam tin tu. Daging dalam tin. Dia panggil corn beef dia panggil. Corn beef. Okay. Corn beef yang dalam tin tu. Itulah dia makanan kita orang. Aku nasib baik aku ni jenis makan apa saja kecuali kayu dan batu. Kadang-kadang kalau kayu dan batu tu nampak sedap pun aku makan juga. So kita makan je lah apa benda semua. So dekat sana paling dia bukanlah best. Dia menarik sebenarnya berpuasa kat negara-negara sejuk ni sebab diorang punya waktu siang tu pendek. Kan pukul 4-5 macam tu dah boleh makan dah. Yang kita ni tunggulah azan. Oh dah azan dah. Lah bukan, Sabah punya.
Sabah punya azan tak boleh buka lagi, sejam awal tak boleh lagi. Itulah. Masa pengalaman tu bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan. Itu first time saya berpuasa dekat luar negara yang ada winter. Bapak best way winter, kejap je. Tak sempat haus, dah boleh minum balik. Berapa jam siang? Last siang dia sampai habis, sampai pukul 4, 5 macam tu lah, 4, 5 petang. Tapi sahur dia habis awal lah. Sahur dia. Tapi kita tak sahur, so tak efek pun. Okay, kita nak cerita tentang Palestin lagi sikit. Kita tahu perkembangan Palestin sampai sekarang. Yang dari dulu sampai sekarang, kita sebagai rakyat Malaysia memang kita mengambil perkembangan tentang Palestin lah. Dan kita sebagai rakyat Malaysia pun dah macam-macam awareness kita buat, wave yang kita buat untuk kita menyatakan sokongan dan sebagainya. Tapi masih lagi macam tu. So macam tu macam mana? Nasib mereka. Oh, nasib mereka. So kita punya kempen wave ni semua tak berkesan ke, tak sampai ke, atau mungkin nak kena tukar strategi ke? Tak, dia macam ni. Dia kalau tak boleh buat semua, jangan kena buat semua. hashtag I love Israel. Tak. Dia kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh ikut berperang sekali ke, tak boleh ikut aku pergi buat misi ke, tak boleh ke benda semua, buatlah bahagian kita. Itu saja. Masing-masing buat bahagian masing-masing. Kalau nak kata daripada segi contohnya lah kan, efektif tak efektif, ada banyaknya jenama-jenama yang dah share diorang stok diorang jatuh merudum. Siapa cakap tak efektif? Siapa cakap tak efektif? Messi ni bagi tahu kat aku tujah muka dia dengan statistik. Tapi yang saya agak terkilan dekat sini adalah apabila kita membuat bahagian kita, orang lain memandang rendah. So dia macam inilah, kau nak pandang rendah itu kau tak payah sibuk sebenarnya, sebab kita orang nak buat bahagian kita orang kan. Kau tak nak buat, jangan sibuk rekrut orang lain untuk ikut kau punya falsafah hidup. Okay? Kami ada prinsip kami. Kau tak payah nak rekrut orang lain ikut prinsip kau yang tak nak buat apa-apa, yang nak bersifat neutral, yang tak nak ikut boycott benda semua ni. Itu pertama lah. Yang kedua, saya ralat sikit dengan kawan-kawan selebriti dan kawan-kawan influencer yang lain yang macam, kau sanggup ambil juga job-job brand-brand ni semua walaupun dalam keadaan macam ni. Lepas tu nanti diorang punya followers akan defend diorang balik. Kata dah sign kontrak lah, apa benda lah ni. Come on lah. Aku pun buat kerja ni juga. Okay? Aku buat kerja review-review ni juga. Mustahil brand tu datang dekat engkau 6 bulan dahulu. Mustahil. Selalu brand-brand ni dia akan datang macam 2 minggu sebelum. Kau free tak? Boleh tak ada? Seminggu sebelum. Boleh kau free tak? Boleh tak review? Tak adalah berbulan-bulan. Tak adalah berbulan-bulan. Lepas tu dia dah sign kontrak bulan lepas. Kau cuba tipu siapa tu? Come on lah. Come on. Tak. Kau tak payah. Aku dalam bidang ni aku tahu. Brand-brand ni semua paling awal pun dia akan try to book kita 2 bulan lah. Kita punya peperangan ni dah berlaku berapa bulan dah? Ya, betul. Dah nak masuk 5 bulan dah kan? Dah lebih 5 bulan aku rasa ni. Mustahil brand-brand ni dah engage orang tu 5 bulan sebelum. Tipu. Aku berani cakap dekat sini, tipu. So tak payah orang-orang dekat bahagian komen ataupun followers orang tu, kau agak-agak lah. Aku tahu kau sayang selebriti tu. Kau tak sop dekat influencer tu. Kita faham, kita tak sop. Kalau agak-agak lah tak sop kau ni pun kan. Cuba pakai otak lah. Otak kan. So sebab otak tu ada dekat dalam tempurung kepala kau, ada sebab. Sila gunakan sekali-sekala. Saya tak minta banyak, sekali-sekala je. Gitulah. So saya terkilan daripada itulah. Yelah, memanglah saya faham duit tu kadang-kadang, sebab maybe you all kita faham setiap daripada pekerjaan ada ujian dia. Ya. Betul. Macam kerja sebagai influencer ni, pengaruh ni kan, cabaran dia dekat sini adalah kewangan. Kewangan duit. Contohnya kan kalau kita macam buat nak buat review kepada sesuatu produk. Produk tu pula banyak ni, kena boycott apa semua ni kan. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Lepas tu engkau pun macam memang hamak sangat. Duit engkau, kehidup engkau, mati engkau tu memang review brand kan. Dah lapar sangat ni. Lapar sangat ni memang kebulu lah, lagi lapar engkau daripada budak-budak Palestin tu lah. Lapar. Tak sanggup lah kan. Datang pula brand bagi kat kau, mau ke review Reels, satu IG Reels 15,000. Gelap mata terus. Betul ke rate tu?
Lebih kurang lah. 15,000. Lepas tu, tak nak. Nak berapa? 20,000? Okey. Mana boleh? 25,000? Kita borak tepi jap. 25,000? Naik. Alah, brand-brand ni semua kaya apa? Betul. Apalah sangat 25,000 tu lagi untuk seorang influencer. Lagi dengan situasi sekarang memang dia perlukan lah. Perlukan lagi orang lah. Alah, so lah saya bukanlah nak apa dipanggil berlaga-lagakan orang ke, mengapi-apikan ke apa benda ke. Tapi apa yang saya nak cakap lebihkan dekat sini adalah kenapa kena tertipu. Dan kenapa kau kena defend benda yang tak betul. Macam contohnya kau kata dia dah sign kontrak lama dah lah. Taklah lama sangat sampai 5 bulan. Tahu pula dia kan. Yelah. Betul dah sedar dah isu ni. Dah sedar dah isu ni. Kalau minggu lepas baru berlaku isu tersebut, lepas tu kau dah sign, aku faham lagi. Kan? Contohnya lah. Betul. So masing-masing lah ambil iktibar lah apa yang saya cakapkan ni. Tapi yelah, cakap pun no point juga. Kalau orang nak ambil je lah. Alah, tak payahlah tunggu isu boycott brand-brand apa yang menyokong Israel apa semualah. Sebelum ni pun tak payah tunggu ni. Tak payah tunggu agama kita dihentam dengan hebat. Ada je influencer Melayu Islam ambil reviewnya judi. Halah gelojohnya lah masing-masing. Katanya berapa 8,000 USD tak silap. Dia offer tu. Wow. Darab berapa? Sekarang dah drop kan ringgit Malaysia kan. So RM4.7 macam tu. So darab lah 4.7 ke 4.8. Darab lah 30 lebih. Banyak lah kan. Ribu. Tapi kan pada pendapat aku kan, orang yang sanggup untuk mempromosikan judi adalah orang yang tak percaya kepada betapa rezeki, betapa luasnya rezeki tu. Yalah. Betapa luasnya rezeki. Sehingga sanggup memperjudikan diri. Memperjudikan diri satu. Dia macam dunia ni besar tu je. Ringgit dan juga dolar ada banyak tu juga. Tak lari ke manalah dia. Kalau ada 8,000 USD yang haram, ada je 8,000 USD yang halal. Cumanya engkau tu je yang gelojoh. Sorry lah ya, bulan-bulan puasa dia aku terlupa. Tapi nak kata yang entiti macam ni lah yang kata yang menghalang, yang block setengah wave yang kita dah buat ni. Contoh pasal boycott tadi itulah kan. Tak juga. Tak. Dia tak menghalang, dia berbalik kepada prinsip pendirian sebenarnya. Contohlah, ingat tak satu tempoh masa tu kan, semua orang duk memekak. Kenapa you senyap? Kenapa influencer ni senyap? Kenapa artis tu senyap? Kenapa? Kita perlukan suara anda. Macam tu kan. Memang kenapa kita kena hamak Faham tak hamak? Kenapa kita kena laparkan sangat suara segelintir orang kalau yang tak nak bersuara? Lapar betul kita perlukan validation daripada orang kan. Sedangkan yang ini yang bersuara pun ada juga tu satu hal. Followers dia lagi ramai daripada dia. Yang contohlah kan, dia tu satu orang, followers dia 2 million. Yang 2 million tu buatlah kerja. Yang kau nak tunggu satu tu kenapa? Tak ke? Ya Allah. Tu sebab tu saya ulang ya. Dalam tempurung kepala kita ada otak. Sekali-sekala. Pakailah. Sebelum otak tu berada di luar, dah tak boleh pakai. Sebila dekat dalam, pakai seloknya. Okey, cerita tentang sini memang orang kata apa dah berpuluh tahun sehingga ke hari ini memang bukan tak ada kesudahan. Masih lagi kita bercerita tentang Palestin, masih kita mengambil tahu perkembangan Palestin. Perlu. Pendapat Haze sendiri, apa lagi yang kita boleh buat? Selain bantuan, kita dah pergi ramai selebriti ke sana, kita dah buat boycott sebagainya. Mungkin you sini ada bantuan, kita dah salurkan pada NGO tu pula ada kes. Kau saja dah petik. Contoh. Tapi memang betul pun isu tu pun dia menyebabkan orang macam rasa waspada. Waspada. Lepas tu nak bagi ke tak ni? Lepas tu NGO sampai ke NGO ni boleh langsung dia boleh dipercayai ke tidak ni? Macam tu kan. Okeylah macam ni lah. Bagi akhir je lah. Apa dia? Bagi kat akhir. Letih lah. Aku nak naik flight tu, penat lah. Okay, jangan waktu Haze keluar kat story, nak derma tak, waktu tu je. Jangan sekarang. Aku penat tak nak naik flight. Okay, kejap. Apa yang kita boleh buat? Pertama sekali ambil tahu. Okay, contoh kenapa kita perlu ambil tahu? Ambil tahu tu contohlah kan, tiba-tiba kan
dalam serangan dekat Gaza tu, the Strip of Gaza tu, tiba-tiba diorang dah sampai kat Rafah ketika mana kita sedang rekod ni. Betul, betul. Tiba-tiba dah sampai kat Rafah. Okay, sikit lagi tu aku tengok macam mana Israel buat kerja tak. Okay. Alah, kita ni tak bodoh tau. Kita tahu je lepas ni gerakan diorang apa. Tendang semua keluar, pergi masuk Mesir. Egypt, Mesir lah. Ke bawah tu, keluar terus. Dah bersih. Kosong. Palestin tu langsung daripada orang-orang Palestin. Tinggal Israel je dekat situ. Sabar kejap. Walaupun mereka dah berjaya begitu, kena still ambil tahu. Sebab nanti adalah tu kerja-kerja dibuat tambah-tambahan lagi. Kau ingat Egypt, Jordan yang keliling tu selamat ke? Dia dah tolaknya orang tu keluar Palestin. Lepas tu orang Egypt, orang Jordan, orang Lebanon, orang Syria dia tolak lagi. Tunggu. Dia pun jenis yang tak pernah kenyang kat tu. Tak pernah kenyang. Itu buta perut kita panggil sama dengan influencer tadi tu pun. Itu satu. Aku tengok. Lambat laun, lama-lama kau dah jadi tua, engkau korang masing-masing dah ada cicit. Benda tu Israel tu lama-lama sampai kat kita. Tak buat apa. Hakikatnya dah sampai dah pun dekat kita. Apa dia? Dah punya hakikatnya memang dah sampai dah pun dekat kita. Buktinya apa? Kita tengok Gen Z zaman sekarang. Lemah tak lemah? Lemah tak lemah? Press. Lemah tak lemah? Aku tanya ni, korang ni, lemah kan? Lemah. Lembek. Memang lemah. Lemau. Minta maaf cakap. Kerana apa aku cakap mereka ni lemah adalah kerana segala segelintir kecil sekalipun mereka boleh nak membunuh diri. Aku nak sebut penuh tak boleh. Membunuh diri. Semua benda nak membunuh diri. Semua. Dan kalau aku baca statistik baru ni, tahun 2023 April tak silap, dah naik 13.1% ya. Bilangan. Dan penyakit yang kedua paling, penyakit kedua paling merisaukan dekat Malaysia. Pertama teka apa? 3 serangkai. Bukan. Penyakit jantung. Nombor satu penyakit jantung, nombor 2 masalah mental. Masalah mental. Dan setiap mana aku pergi, ini bukan satu universiti, 2 universiti. Aku dah pergi banyak universiti bagi talk. Abang Haze macam mana ni? Saya rasa tertekan. Aku tanya kau tertekan kenapa? Saya tertekan nak belajar. Aku tanya dia balik, kenapa lecturer kau suruh bina piramid ke dekat belakang universiti yang kau tertekan ni? Tak. Apa yang kau rasa susah? Susah nak belajar. Oh ya ke? Itu je. Oh ya ke? Macam tu. Bukanlah dia macam ni. Saya faham. Masing-masing ada pain threshold. Maksud pain threshold tu, kalau kita mampu tahan sakit sampai sini, mungkin mereka pun dekat bawah sini. Sebab apa? Mungkin faktor usia, kematangan dan sebagainya. Faham. Tapi pada usia engkau itu adalah aku dahulu, pain threshold aku tak serendah itu tau. Betul. Tak serendah itu tau. Yang segala benda dalam dunia ni toksik kecuali engkau. Minta maaf kata. Betul. So korang kalau you all punya company ni pernah hire fresh grads, korang akan faham apa maksud aku. Jangan hire lah. Jangan hire. Ada je Gen Z. Ada, betul. Ada je Gen Z yang kita gelarkan sebagai Gen Z syurga mulia syurga. Memang mulia, baik, bekerja keras dan sebagainya. Ada juga contoh-contoh yang seperti itu yang saya dapat dalam hidup saya. Tetapi ada juga yang menyakitkan hati. Maka dengan itu, tetapi yang menyakitkan hati inilah yang membusukkan seluruh susu yang lain ni. Kan? So makanya memberi itulah. So berbalik kepada apakah mereka telah berjaya melemahkan generasi kita? Ya. Betul. Ya. So macam mana sekarang ni tak payahlah risaukan sangat serangannya bakal berlaku pada masa akan datang dalam negara kita. Kita pun dah dijajah dah pun. Sebenarnya. Okay guys, such a long itu aku cakap lain kali dengan aku. Kau buka topik ringan-ringan je. Tak payahlah buka topik lah Syria Palestin bagai. Kena korang. Tapi seronok. Betul. Sebab tak ada siapa nak dengar yang kita ni cakap. Dia kena haze juga. Dia kena haze juga. Okay guys, so kita nak break seketika. Jangan mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Maruku Uwe, resepi turun-temurun, sedap dan rangup. Terdapat 3 perisa untuk dinikmati. Original, keju dan pedas. Didatangkan dengan hanya 2 saiz
100 gram dan 380 gram. Dapatkan sekarang Maruku Uwek, rasa tradisi. Cuba sekali, pasti nak lagi. Baik, kembali menonton dan juga mendengar podcast Kongsi Terang bersama dengan tetamu kita hari ini, Haze. Ya, masih lagi dengan Haze. Okey, sedikit ni lah kita yang saya nak pegang ni adalah Maruku Uwek. Ini boleh jadi korang punya kudapan untuk moreh. Lepas solat tarawih ke apa ke, gigit benda ni. Malam. Dengar tak? Dia lagi best kalau dia lagi best kalau masjid tu selain daripada ulur tabung, ulur benda ni. Terus sampai zikir depan ni imam kita follow. Tengok ini preacher cheese. Kita ada original dan juga kita ada yang pedas. Betul. Tapi setakat yang kita dah makan memang ni yang cepat habis lah. Bergantu. Orang kita bagi rasa memang ini top lah. Ya. Cheese. Okay, boleh sambung. Okay, so kita sambung kita punya podcast ke segmen 2. Aku yang makan. Dia throw kat aku macam tu je. Dia throw aku macam tu je. Okay, Haze. Siapa yang tak kenal Haze? Loud. Dalam social media ni sangat-sangat loud. Sebenarnya kadang-kadang tu orang boleh nampak Haze ni lagi alpha daripada orang yang alpha tu. Lagi alpha daripada DMA Islam. Oh, dimensionnya. Nak cakap gaduh kau ni. Daripada siapa ulang balik? Dah takut. So macam mana? I know you speak out benda yang truth, benda yang betul. Tapi biasanya benda yang betul ni pahit, orang tak boleh terima. Itu. Tapi Haze sekejap. Tapi Haze sendiri discover yourself dulu memang macam ni ke atau sekarang ni lagi? Oh, dulu aku dulu memang celupa kan. Dekat Motiviral tu. Ya, betul. Lepas tu memang cumanya beza celupa dahulu dan celupa sekarang ni celupa berjurus. Berjurus. Nak rutuh juga. Kita celupa berjurus lah. Maksudnya ada foundation. Dulu kita celupa tu hanya nak mendapat perhatian. Tapi sekarang ni kita punya lantang tu adalah lantang bersebab. Dan kalau dahulunya kita hanya Haze punya loud dulu kan, punya level sampai rambut pun engkau buat macam style apa semua kan. Itu yang korang tengok, yang kau ingat tu rambut ni, rambut blonde putih apa semua tu. Ada sekali satu tempo tu ada purple sikit, pink sikit. Betul. Itu kita punya ni. Tapi kenapa siapa soalan dia tadi? Kenapa mana dapat that energy? Mana dapat keberanian tu? Memang lahir-lahir memang dah lantang tu je. Ya sebenarnya. Menangis dengan lantang. Memang itu orangnya lah. Ya, dan memang kalau aku tak suka, aku cakap aku tak suka. Dan saya anak kedua ke? Tak, anak pertama. Tak ada anak pertama. Saya anak pertama. Saya sebenarnya kalau nak ikutkan memang saya tak suka bercakap sebenarnya. Memang saya introvert. Memang sebenarnya introvert. Cumanya introvert. Cumanya bila kita on camera, kita on audio, kita on mikrofon apa semua, kita mampu untuk merubah watak. Inilah hasil dari Masya Allah. Ada transition lalu lah. Ini rakaman daripada pawagam Cina. Ada orang lain. Rupanya DVD tipu. DVD tipu. Ada transition lalu kejap tadi. Aku nak cakap apa tadi Bila dah on kamera, on mic. Ini adalah hasil didikan? Ini adalah hasil daripada didikan dan juga pengalaman kehidupan. Kita jelas sebab dah lama-lama. Sebab kalau asalnya kita tak suka nak bercakap, dan lepas dah lama-lama, yelah kalau sudahnya kau dah disuanya kamera, disuanya mikrofon, kenalah juga bercakap kan. Dah terus tak boleh berhenti. Dulu betul. Tapi dulu kita macam cakap sikit, paksa diri nak bercakap. Tapi sekarang ni benda tu natural lah. Come on guys, jurusan Mathscom. Mathscom? Bukan. Bukan. Salah. Salah jurusan. Jurusan Pak Nen. Itu mentor saya. Saya belajar sastra bahasa Inggeris dan juga linguistik dekat UIA. Jadi kenapa kamu cakap tadi saya ni lebih alpha daripada yang alpha? Lepas tu apa yang saya sampaikan tu, tapi alpha saya ni boleh masih lagi diterima kan? Ya, betul. Fakta saya sebab punya lantang tu.
lantang-lantang tu masih lagi orang boleh terima kan. Sebab itu adalah hasil daripada jurusan linguistik. Bahasa-bahasa tu. Sebab tu SPM ni penting dia Ya. Ini saya memang suka gila masa Haze tekan gila benda tu. Contoh dia sebut nenek sebut tu. Lepas tu dia cakap, aku cabar influencer tu buat bisnes, panggil accountant yang tak ada degree. Link up lah bisnes tu kan. It's very fact actually. Betul. So sebab itulah apa yang saya belajar ialah kan kita ni ramai manusia ialah saya nampak macam-macam orang yang cuba untuk menampilkan diri, kelihatan seperti lantang, alfa, apa dia sebut, tak salah. Tapi dalam setiap penyampaian itu ada teknik, ada sains dia. Kita ni tak boleh nak macam hentam orang. Ini kita namakan sandwich sandwich. Bila kita menyampaikan sebuah berita buruk, ni satu teknik Nak menyampaikan sebuah berita buruk, kita perlu sandwichkan dia. Berita baik, berita buruk, berita baik kembali. Puji, kritik, kemudian puji kembali. Jadi apabila orang macam kemudian boleh terima kita, kerana kan sifat itulah kita tidak hanya mengkritik semata-mata. Kalau orang mengkritik semata-mata, orang akan menyampah dekat kita macam akan cakap kau ni macam bagus habis. Tak, puji dulu, kemudian kritik, lepas tu puji balik sebagai penutup. Itu teknik dia. Faham. Itu paling satu yang paling mudah lah. Kau nak buat, kau buat. Ni satu lagi aku nak pesan korang ni podcast-podcast baru ni. Dia kena budak. Tak. Aku nak pesan ni. Puji dulu. Dah puji tadi. Dah puji tadi. Korang je tak perasan. Ya aku cakap satu hari korang berjaya tu puji lah tu. Ni kritikan dia masuk sikit. Ni kalau korang ni nak buat podcast, aku perasan ramai orang nak buat podcast. Hanya kerana engkau ada mikrofon ni depan muka korang tak menunjukkan dan membuktikan korang pandai Ya. Yang membuktikan korang tu pandai adalah apa yang keluar daripada otak hati ke dalam mikrofon Hanya kerana kau ada benda ni tak membuktikan kau bijak tau. Orang selalu salah faham yang macam kalau aku podcast mesti aku pandai atau kena acak-acak pandai. Hakikatnya kalau kau bodoh-bodoh jua. Minta maaf kata. Betul. Tapi tak boleh buat podcast langsung ke Abah Hiz? Boleh. Dia kalau engkau tak ada ilmu, kau buat berdasarkan apa yang di tahap ilmu kau. Kan? Betul. Kalau contohnya korang suka bola ke benda ke, boraklah pasal bola. Betul. Janganlah kau borak pasal SPM. Dia masuk. Kan? Pandai dia. Contoh. Kalau tak boleh jadi ilmiah, jadi entertaining. Tak salah. Tapi kesalahan utama saya nampak sekarang ni kan, hanya kerana podcast aku bagi pendapat lah. Lepas tu kau pula pendapat engkau tak habis diploma punya pendapat, habislah. Kan lepas tu kau kena kecam dengan rakyat Malaysia. Minta maaf. Mudahnya. Apa dia? Maksud saya bukan macam tu. Maksud saya bukan macam tu, tapi sebenarnya lain kali itulah dia peri pentingnya kau kena belajar dulu. Kita ni biar sebutir-sebutir apa yang zahirnya dari dalam batinnya dalam hati ni zahir ke mulut itu, jangan nak cakap macam tu nanti tapi maksud saya lain sebenarnya. Tak. Itu adalah kegagalan kau sebagai pengucap awam. Nak kena maksudkan memang banyak betul kerja aku nak kena interpret kau cakap apa. Ambil kau. Tak payah tanya. Dia dah buka sendiri. Okay, Hiz, what makes you continuously being what you are? I mean, yang sekarang ni you outspoken dan sebagainya. Tak penat ke? Rasa macam penat. Siapa cakap aku tak penat? Aku penat. Tapi apa yang aku harapkan ialah satu hari nanti kan, kita ni sebab dalam bulan Ramadan ni saya ada satu TV show nama dia Kongsi Kasih, yang mana saya jumpa artis-artis lama yang sudah macam tengah uzur, tengah sakit sekarang apa semua ni, dan aku satu hari nanti aku tahu aku akan jadi seperti itu. Dah tak relevan, orang tak ada siapa pandang aku dah, dan orang dah tak peduli apa semua kan. Pada waktu yang aku masih lagi ada suara ni lah, aku akan luahkan segala-galanya. Kerana apa? Aku perasan apa yang mereka selalu katakan adalah mereka juga risau apa yang kau dah tinggalkan dekat dunia ni. So andai katalah kita semua ni mati kan, nanti kau tanya diri sendiri aku tanya diri sendiri sekarang lah aku ni. Kalau aku mati esok, apa yang aku dah tinggalkan? Nak kata aku tinggalkan
generasi ataupun anak yang soleh-solehah tak kahwin lagi dik. Mana datang anak soleh dan solehah itu? Takut ya. Takut. Mana datang? Takut. Patut ya. Tak kahwin lagi. So aku dah tinggalkan apa kat dunia ni? Podcast kemudian. Tapi itulah maksud aku kat sini kan. Sekurang-kurangnya aku tinggalkan kata-kata hikmah lah kononnya kan. Yang mana mungkin kau boleh gunakan kemudian apa semua ni. So, aku risau betul. Tengok generasi yang lebih muda ni yang apabila semakin lama semakin lemah. Itu je aku takut. Dan aku tak nak negara yang aku tinggalkan ni di kemudian hari dijatuhkan ke atas pemimpin-pemimpin yang lemah jua. Betul. Satu hari anda kata aku dah kahwin kan benda semua kan. Ini bukan dah tak nak kahwin, ini belum kahwin. Belum kahwin, belum ada anak. Kalau anda kata aku ada anak sekarang, aku tak nak dia besarkan anak aku dekat Malaysia kau. Tahu? Kalau Gen Z sekarang ni yang jadi pemimpin. Okey. Mampus anak aku nanti. Aku migrate weh. Makin lembik weh. Aku migrate weh. Kau hantar anak aku pergi Iceland ke mana? Surut dalam igloo tu kejap. Surut. Negara Malaysia ni dah pulih balik, kau keluar balik. Gigi duduk sana balik. Tapi betul lah bila Hezbollah dia konten-konten dia benda yang baik, benda semua benda baik supaya mati nanti benda tu yang tinggal untuk ialah dia punya pahala jariah dia kan. Yelah tu. So bila kita fikir netizen sekarang dok komen orang kecam yang bukan laju punya tangan tu. Benda tu juga yang akan tinggal bila dia orang mati. Aku ada nak mengata ni. Boleh on. Bukanlah mengata sebab bulan puasa kan. Tapi ibrah yang boleh diambil. Betul. Kan aku dulu-dulu pernah, yelah waktu rambut aku blonde apa semua tu kan, aku penuh dengan kecaman dekat Instagram aku kan. Satu kecaman yang aku terima tu, tiba-tiba macam ini dulu punya posting kan, dulu aku tak tahulah kenapa kan, aku boleh terscroll sampai ke hujung yang dulu, yang zaman motivasi apa benda tu, boleh terscroll, boleh terbaca komen hentaman yang diberikan kepada aku tu sungguh hebat, sampai mencaci maki apa benda semua tu. Lepas tu tapi nama dia Yayasan Islam tau. Ada macam pertubuhan Islam macam tu. Rupa-rupanya kita tekan kan, rupa-rupanya pada waktu dia kutuk aku tu, dia muncul sebagai fake account. Account kosong lah, account kosong macam tu apa semua. Lepas tu dia terlupa agaknya nak delete dia punya komen yang dia hina aku dulu tu. Aku buka macam Masya Allah. Sebuah persatuan Islam rupanya yang kutuk aku itu. Betul lah lagi lah. Memang betul pun. Tapi hakikatnya itulah yang dimasukkan oleh saudara sebelah saya ni tadi. Dia kata kau dah tinggalkan komen dan benda semua tu, itulah yang akan kerjakan kau balik. Itu betul. Baru dekat akaun aku. Itu satulah. Satu lagi pempengaruhnya ada banyak macam-macam jenis kan. Tak keterlaluan kalau saya cakap, ada juga pempengaruh OnlyFans. Itu apa pula jasa yang kau tinggalkan. Kau tanya diri kau. Orang dah subscribe ni. Orang dah subscribe, orang dah tengok macam-macam apa semua kan. Lepas tu satu hari nanti kan, orang dah kata dia berbangga lah kan. Aku kaya disebabkan benda ni, aku mampu untuk bagi keluarga aku makan apa semua. Lepas tu anak dia pula masuk sekolah menengah kan. Bapak engkau ke yang itu? Mak engkau ke yang itu? Benda tu lah juga, bila kita nak buat konten tu, kita fikir benda tu. Aku tak nak anak aku tengok aku yang macam ni. Kita nak tengok, kita nak biar anak-anak kita tengok, macam ni bapak aku kat dia bangga lah. Dia bangga lah. Betul. Korang ni hati-hati dia buat podcast ni. Kau apa satu hal, yelah kadang-kadang kita ni boleh terkeluar pendapat kita yang tidak digemari ramai, bukan popular opinion kan. Lepas tu akan dikecam dan sebagainya apa benda semua kan. Nanti itu jugalah, sebab bukan mudah sebenarnya tahu untuk kita tampil di hadapan kamera dekat social media, meletakkan wajah kita. Sekali tersilap cakap, benda tu akan selama-lamanya dekat media sosial. Betul. Jangan lupa delete lah. Once in the internet. Jangan lupa delete. Abang janji abang delete. Tapi sikit lah Intan. How you handle the kecaman? Alah, don't give a fuck. tak, bukan I don't give an F. Cumanya kalau aku buat baik pun kena kecam juga. Aku buat jahat pun kena kecam juga. Aku buat je lah. Betul. Ada mindset tu jalan lah. So aku buat apa pun kena kecam je. Betul. Siapa yang sayang,
dia akan nampak benda baik. Betul. Siapa yang benci buat baik pun nampak jahat juga. Yelah. So tapi secara jujurnya kita ada satu pemahaman. Okay, kita tak boleh nak control orang lain kan? Betul. Kita hanya boleh control diri sendiri. Betul? Okay. Diri sendiri ni cara kita nak control adalah mudah saja. Kalau kita pun tak suka semua orang, kenapa kita expect semua orang suka kita? Itu cara saya control pemahaman tu. Betul. Okay. Haze. Mungkin ada yang tak tahu. Kita just nak throwback sikit lah. Masa lepas habis belajar tu memang terus masuk Astro ke? Dari AF. AF? Dari AF mana Dari AF mana pula kau tak, saya daripada UIA tu saya ada scholarship Astro. Astro ada buat ni Astro ada buat scholarship dulu-dulu kala lah. Saya second batch yang diorang bagi scholarship tu. So natijahnya lepas habis belajar terus masuklah kerja ke dalam sana. Itulah ceritanya. Bersoalan. Lepas tu dalam tu pula saya melompat-lompat. Pertama sekali saya pernah buat PR, corporate communications, pernah buat events untuk press conference apa semua. Lepas tu masuk dalam satu department, on air department, Pak Nil punya department. Lepas tu daripada situ saya jadi pengacara, saya jadi wartawan hiburan untuk Propaganza, kemudian wartawan hiburan untuk H-Live, kemudian producer TV, kemudian producer TV dan pengacara. Saya tak jadi pengacara dulu. So Motiviral tu producer lah? Motiviral saya producer. Bersama ke dengan 4 orang yang lain? Tak ada. Pada awal-awalnya season pertama, season kedua season kedua dan setengah saya jadi producer dulu. Lepas tu saya terpenat, saya sakit kejap sebab stres. Lepas tu ganti dengan Ping yang buat. Lepas tu ni dah buat. Sebab acuan dah ada kan. Dia sambungkan je. Sebab itu membawa kepada soalan seterusnya. Sebab sebenarnya kita pernah berconversation sebelum ni. Ya masa ke? tu Haze saya nak air tu satu. Masa tu Haze nak buat satu program. Nakkan ada short film lah, nak ada apalah. Lepas tu nanti betul. Nama dia Motiviral Expose. So dalam tu sempat satu episod je kan? Satu season. Satu season ke? Satu season, dia satu season. So maksudnya aku lah yang tak dapat masuk tu. Lah, baru tahu lepas sekarang. Hampir tak layak. tak layak punya. Kita tak hantar. Jadi daripada Motiviral tu kita pecahkan lagi. Motiviral Astro Ria, Astro Oasis buat fake viral. So kisah-kisah ataupun hukum-hukum fiqah yang viral kita letak kat Oasis. Astro Warna kita letak Motiviral Junior. Motiviral Expose letak waktu lain. Aku tak ingat channel mana. Lepas tu ada lagi banyak cabang-cabang Motiviral yang lain lah. Satu season je lah tu. Ya tu satu season je kebanyakannya. Tu tak larat babe. Tak larat dah nak buat benda tu semua. So kiranya bila Haze habis dekat Astro tu maksudnya yang kontrak beasiswa tadi habis ke ataupun memang dah kontrak beasiswa tu habis 2 tahun 3 tahun je. Lepas tu aku dah kerja pula terlebih-lebih pula aku kerja kat situ selama 10 tahun. 10 ke 11 tahun macam tu. Dengan Astro lah. Yelah masuk tadi masuk PR masuk ni kita nampak dah produce Motiviral dan tu dah ujung-ujung career dekat Astro. Itu terakhir lah. Itu 4-5 tahun yang terakhir dalam Astro. Kita memang dulu tengok Motiviral tau. So his kawan kita pun ada masuk situ. So his now terasa tak, teringin tak nak buat balik Motiviral? I mean mungkin different concept ke apa benda ke, mungkin dengan team yang lama ke atau new team ke. Bila orang tanya saya kan secara serius, Haze tak nak buat balik ke Motiviral kan, benda pertama sekali yang muncul dalam otak setiap kali orang tanya adalah penat. Weh penat ya? Macam tu. Baru tanya je. Baru tanya. Macam sebab orang tanya tak nak buat balik ke Motiviral. Even bukan korang je. Macam kawan-kawan host-host yang lain apa semua pun tanya juga, tak nak buat balik ke Motiviral dalam versi YouTube ke benda semua. Macam penat. Macam tu. Sebab aku tahu penat nak buat dia macam mana. Korang nampak macam senang kan, tapi sebenarnya nak add. Pertama sekali nak kumpulkan host masing-masing pula kan hot staff. Nak tengok jadual diorang. Lepas tu nak panggil guest pula entah viral je, entah siapa-siapa kan. Lepas tu nak panggil kau ini apa semua yang tak semua orang
Perangainya semenggah. Kadang-kadang yang viral tu kan. Kan. Lepas tu kita nak edit lagi. Maksudnya mastercard awal tu kita buat mastercard. Script untuk voice over kita buat. Voice-nya kita kan. Banyak benda nak kena buat tu. So bila saya fikir balik dengan habuan di hujungnya iaitu duit, macam tak berbaloi lah. Penat je lebih penat je lebih. So kat situ nak kata yang you tak meraihkan permintaan orang yang menonton multiviral ni yang nak buat comeback balik ke atau apa? Dia macam ni. Dia macam ni, kalau orang nak buat comeback, okay boleh. Aku kena produce sebab itu aku punya DNA kan. Okay. Ya host 3 orang tu kena ada lagi. Okay. Tapi orang lain yang kena buat kerja-kerja aku yang aku sebutkan tadi tu. Yang renyah tu. Bagi aku tim lah. Bagi aku kru semua. Bagi aku kru, bagi aku tim, bagi aku ni. Lepas tu baru aku buat. Aku tak nak kerja macam tapi tu. Macam belajar benda lain. Betul masuk industri broadcasting ni kan. Mana belajar nak kena edit lah, nak ni lah apa semua. 10 tahun babe. On the go lah. Dia punya cuan. On the go lah. Gen Z malas tu. Gen Z tak kata malas. Gen Z akan kata dia punya environment toxic. Sebab dia kata semua benda saya kena buat. Macam tu. Dia kata semua benda saya kena buat. Bukan kerja saya pun saya kena buat. Macam ni lah dia Dia kalau kau nak berjaya, macam-macam kau kena tempuh. Okay? Kalau kau tengok kat aku sekarang ni, macam-macam benda aku boleh buat. Semua benda tahu aku buat. Semua platform aku ada kecuali LinkedIn. Semua platform adalah LinkedIn tu, tapi aku tak aktif lah kat situ. Semua platform aku ada kecuali LinkedIn. Okay. Dan aku boleh edit sendiri apa benda semua sendiri. Ini semua ni adik-adik Gen Z yang datang daripada bertahun-tahun punya pengalaman dan juga dipahat tanpa komplain tempat kerja aku toksik. Majikan saya suruh buat ini, buat mengeluh, pastilah ada mengeluh, penat pastinya penat, tapi di hujung cerita tu inilah yang kita dapat, a wholesome human being. Yes, tadi siapa puji kan? Aku puji diri sendiri. I am a wholesome human being. Itulah dia. Ni kau tahu tak, sekarang ni diorang ni semua, saya tak salahkan yang muda-muda ni lah, yang alpha ke Gen Z ni apa semua. Kenapa mereka ni begini? Sebab seperti saya cakap tadi, penjajahan tu telah pun bermula dalam minda. Sebab diorang masing-masing main TikTok kan. Kau tahu tak YouTube sekarang ni ataupun podcast apa benda semua ni kan, semua orang punya engagement untuk long form content semuanya susah nak survive sebab diorang ni semua dah termakan dengan short form contents. Semua dah terbiasa dah Maka dengan itu kita punya subconscious mind dan juga otak kita ni tidak ada attention span yang lama. Malah tak boleh fokus apa semua. Malah ikan emas pun boleh fokus lebih daripada kita. Ikan emas boleh termenung kan? Boleh termenung lama kan? Kita tak boleh. Kita tengok TikTok tu macam bosan scroll, bosan swipe. Tengok apa jadi kat kita. Apatah lagi nak suruh diorang ni semua pergi ceramah agama, apatah lagi. Lambert lagi nak swipe up ustaz tu kat mana? Tak boleh. Ustaz dia bosan nak alamak tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh. So penjajahan itu telah bermula. Dia bermula dengan attention span kita yang semakin merudum dan tidak mahu untuk consume anymore benda-benda yang bermanfaat untuk kita. So lepas tu kau complain, kenapa influencer sekarang suka buat konten-konten bodoh? Yang kau pergi like kenapa? Yang pergi support tu apa? Yang kau pergi view kenapa? Kan dia termasuk algoritma kau. Support lah kongsi terang. Puas ilmiah discussion kau tak nak tengok. Itulah. Dah aku jadi aku pula tadi travel luar negara, bawa balik, edit look, buat research macam-macam, tak nak pula kau tengok. Swang kan? Skip pun. Tapi sejak multiviral tak ada, makin menjadi-jadi yang korang punya viral sekarang ni. Makin tak perasan ke? Betul. Tapi masalahnya tak bermotif lah. Itu dia. Tak bermotif. Bermacam-macam benda-benda pelik tau. Betul. Yang viral sekarang ni apa semua. Yang macam apa yang terbaru ni. Ni bergambar dengan Pornstar. Kan bergambar Daddy itulah Daddy Hood tu.
benda-benda macam tu kan. Daddyhood aku sebut. Jangan salah orang. Salah orang. Itu yang aku betulkan balik tu. Yelah, benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang tak masuk akal yang sedang berlaku sekarang ni. Itu pun diangkat seperti influencer juga. Influencer dianggap sebagai celebrated person, celebrity yang kan. pasal apa, tunang clash dengan bakal mak mertua pun kau nak jadikan konten juga. Perlu ke kan? Tak, orang-orang macam tu aku akan panggil masuk multiviral. Aku akan masuk dalam multiviral dan aku tanya kenapa kalau aku perlu basuh kat situ juga aku basuh. Kan? So lepas daripada itu tak nampaklah benda-benda sampah seperti ni lah kan? Tapi lah makin lama makin menjadi-jadilah. Mungkin ada orang lah kot nak sponsor multiviral dibuat kembali supaya masyarakat kita lebih bersasiah selepas ni. Contoh jabatan agama ke. Tapi hate ni bila orang minta macam tu, you tak rasa yang terspark hati you, aku kena buat ni? Macam penatnya. Serve for community. Serve community. Kadang-kadang kita ni nak serve community boleh, tapi community tu nak tak tolong diri sendiri. Itu je persoalan dia. So yelah, tapi masalahnya kan multiviral dulu kan, contohlah kan, kita selalu dapat macam kecaman daripada segi kenapa famous kan orang-orang yang bodoh. Macam tu, why make people famous apa semua tu kan. Macam, tapi korang salah kat situ. Korang yang viralkan dia dulu. Betul. Kita hanya menyambut di sini dan juga kita tanya balik. Kenapa orang nak viralkan kau ni? Itu je. Yang famous kan orang itu adalah kalian. Netizen. Tapi masih lagi berlaku sampai sekarang lah. Setiap mana universiti aku pergi kan, universiti itu, universiti ini aku pergi kan. Abang Hiz, kenapa influencer suka buat konten-konten bodoh? Siapa suruh kau view, siapa suruh kau like, siapa suruh kau komen? Tak kena naikkan engagement dia. Betul. Siapa yang salah? Engkau. So yang konten-konten bodoh lalu kat dia je lah. Lalu kat dia je lah. Yang salah tetap engkau. Boleh tak kau terima apa yang kata ni? Tak boleh. Lepas tu jangan tanya. So kita perlukan ada balik multiviral ni yang lebih bersasiah dan sebagainya untuk menepis benda-benda viral yang mangkuk ni, lara ni. So guys yang tengok, yang mendengar, kalau nak ada balik multiviral bolehlah komen. Tak payahlah penat lah. Kita buka crowdfund lah. Tak nak crowdfund Aduh, tak apalah, tak payahlah. Benarlah. Kalau aku nak move on, korang pun kena move on juga. Pandai-pandailah jaga diri. Pandai-pandailah jaga diri. Tengok je lah balik motivasi. Tengok je balik dan tolong bersasiah sikit. Yelah, Isro kan ulang-ulang. Dia akan ulang balik benda tu kan. Okay guys, so kita nak break sekejap sebelum kita nak masuk untuk the last segment. So jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Maruku Uwe, resepi turun-temurun, sedap dan rangup. Terdapat 3 perisa untuk dinikmati. Original, keju dan pedas. Didatangkan dengan hanya 2 saiz, 100 gram dan 380 gram. Dapatkan sekarang. Maruku Uwe, rasa tradisi. Cuba sekali, pasti nak lagi. Okay, ada satu quote yang saya nak tengok daripada Farah Fauzana. Oh wow. Okay. Satu bukan quote lah. Masa dia menang. Masa dia menang satu award ni. Tak silap KNKV Viral Award. Benda 20 tu. baru itu. Baru-baru ni. Apa yang dia cakap, speech dia mic sekarang ada pelbagai saiz. Besar kecil. So gunakan medium itu untuk besarkan suara kita, untuk menyampaikan benda-benda yang baik dan positif. Ya. Seperti apa yang kita cuba buat sekarang. Ya. Dan kita sedia maklum, kita punya tetamu istimewa kita ni, Hiz, sekarang ni tengah jalan podcast. So mungkin Hiz boleh kongsikan sikit kot. Masa ada apa podcast fest tu kan. Podcast kan. Ada podcast. So mungkin Hiz boleh kongsikan macam mana industri podcast kat Malaysia sekarang ni. Bukan. Bukan pula. Dia punya pegangan lah ataupun prinsip you as a public figure sekarang untuk keep benda ni spread the positivity. I mean, seperti mana saya cakapkan tadi, hanya kerana ada mikrofon podcast kat depan muka kau tidak bermakna kau tu dah bijak. So jangan nak memandai-mandai buat statement-statement bodoh kat situ. You're not clever. Kalau kita tahu kita tak pandai, jangan memandai-mandai. Okay? Itu yang pertama. Dan pada saya, kenapa dalam kehidupan saya yang sebenar saya tak banyak bercakap pun adalah kerana saya memilih untuk mendengar.
Bila kita mendengar, lebih daripada kita bercakap, banyak ilmu yang dimasukkan dalam otak. Cuba kau satu hari tu kau duduk lepak kedai mamak apa semua kan, di kalangan kawan-kawan yang ramai apa situ. Cuba kau diam. Kau akan dapat kenal pasti banyak benda dalam satu tempoh masa yang kau lepak tu. Banyak benda yang kau boleh dapat bila kau pilih untuk diam. Jadi bila anda adalah secara hakikat, secara natijahnya adalah seorang pendiam, banyak sebenarnya orang yang bijak-bijak itu adalah orang yang pendiam. Okey? Makanya kalau tak tahu, diam. Okay. Mendalam kan maksud aku diam tu. Diam tu bukan hanya kerana macam you shut up. No. If you do not know, you shut up. Sebab apa? Kau boleh lebih mendengar dan kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita nak melontarkan sesuatu, perlulah datangnya paling utama sekali adalah berdasarkan pengalaman peribadi tanpa memukul rata. Okay? Sebab kita dia boleh cakap macam, contohnya kan saya cakap Gen Z. Gen Z ni semua komplain toksik, semua ada masalah mental apa benda semua kan. Tak boleh pukul rata. Tak semua orang macam tu. Betul. Tak semua Gen Z macam tu. Seperti mana diorang boleh kata dekat kita, generasi kita ni semua toksik. Yang toksik aku seorang je, diorang tak. Diorang tak. Yang toksik aku seorang je, diorang tak. Okay. So, So, itu yang tips yang kedua lah. Yang ketiga, jangan jadi ilmiah 100% sebab memang tak ada views. Minta maaf cakap. Tapi orang Malaysia memang tak suka konten-konten yang pandai. Betul. Secara general lah. Sebab tak boleh pukul rata, ingat ada juga orang yang suka konten-konten yang ilmiah, tetapi tidak seramai orang yang suka konten-konten sensasi. Betul? Betul. Okay. Tapi macam mana nak menyampaikan ilmiah pada masa yang sama, nak views pada masa yang sama? Kita perlu mensensasikan diri kita sendiri. Maka dengan itu, salah satu teknik yang saya gunakan adalah begini mulutnya. Cakap lepas, tetapi butir-butirnya ada pendidikan ke tidak? Ada kan? Ada butir-butir pendidikannya kat situ. Tetapi cara penyampaian dia adalah berunsurkan sensasi. So itu je lah buat masa sekarang ni untuk you all 3 benda tu yang saya nak ingatkan dekat sini. Jangan lupa buat duit juga. Betul. Jangan lupa buat duit juga sebab benda ni semua bukan murah. Betul. Tapi jangan buat duit sehingga hilang prinsip. Jangan tiba-tiba next episode tiba-tiba keluar iklan judi dekat sini. Memang aku datang sini balik, aku bakar kau ni. Kalau kita berjiran dekat studio aku sebelah je. Lepas keluar iklan judi, kita caw tau. Kalau tidak, datang. Kalau aku datang, mula-mula sembuh air zam-zam dulu. Tak jalan juga, kita bakar. Neraka kan panas ni, neraka dunia dulu. Tapi keluar sekejap pun sekarang dengan cerita dia nak buat satu kelainan tau. Dia nak buat macam satu segmen yang macam Islamik lah, tapi English punya. Dia tak ada, tak keluar lagi benda tu. Dia tapi aku perasan keluar. Mungkin Haze akan menjadi guest. Kita boleh suggest. Okay. Jangan kot. Kau panggil orang yang ada pentauliahan yang sebenar kot. Apa nama, tapi aku perasan diorang pun macam, kalau you all perasan lah, diorang buat iklan tilam dalam podcast diorang. Iklan Pak Mat Western pun ada dalam tu. Vico. Apa dia? Semua benda kita sebut ni yelah. Tak sponsor kita punya. Tak ada. Nanti korang blip. Kan macam-macam brand yang masuk ke dalam mereka, nampak tak ada kat situ. Wah, imam mereka pun still monetize diorang punya platform. So sebab tu tips saya keempat tu, jangan lupa buat duit itu adalah penting. Sebab sejauh mana je passion ni boleh bawa kita. Betul. Kan kita ni ada mulut nak bagi makan. Kalau tak mulut anak-anak, mulut sendiri kan. Mulut ni pula suka sushi, mahal tau sushi. Kan. So kita kena segala benda perlukan kewangan sekarang ni. Betul. Nak beribadah pun kena duit. Betul. Nak mati pun kena duit. Nak beli itu kan, nak sediakan itu. Lot kubur aku baca mana tadi tu, lot kubur 3,000, nak dekat 3,000 aku rasa. Banyak mahal lah. Tak ada duit jangan mati. Hidup susah, mati pun susah. Betul. Kita tengok Haze sekarang, boleh kata apa nak tanya tadi, lupa dah. Tak, kita sambung borak pasal kubur tadi. Ada tak lot-lot kubur yang sponsor kat sini?
Batu keranda ke apa benda kan. Cerita pasal kubur. Tu ingat konten Masjid Madrasah Putra? Yes. Dia buat review kubur kan. Review kubur. Serius? Dia tiru macam bro Boss Jam punya Boss cara. James. Okay. Dia buat review kubur macam mana? Dia start dengan van jenazah dulu. Van jenazah. Oh, dia macam review. Kalau anda mati nanti, tengok tak? kena naiki penuh. Tak, aku boleh bayang lah. Sebab kalau aku content creator dia, aku kalau cakap macam tu aku terbayang macam tu dah. Oh, van jenazah penuh dengan aircon apa semua lah. Oh, okey. Terbayang. Nak rumah apa macam tu lah. 7 kaki macam tu lah. Tak perlu submit loan. Mesti lulus saja. Submit loan. 7 kaki, 3 kaki. Siapa cakap kalau harga lot tu 3,000 kena loan juga. Kalau ada duit. Lepas tu? Tapi itulah macam-macam konten sekarang kan. Macam Haze sendiri pun dah orang kata dah banyak cabang sekarang ni dilihat banyak bagi talk dekat universiti, dekat sekolah kan. So masih kekalkan benda tu ke atau Masih. Itulah monetize tu lah. Tak. sebab adik-adik Saya tak perlukan monetize melalui reviews dan juga YouTube. Tiba-tiba jujur pula kat sini. Tapi cara saya monetize kat situ lah. Sebab yelah kalau kita macam bila pergi ke universiti tu, bajet diorang to be honest tak besar mana lah. Kita hanya memenuhi jemputan dan sebagainya. Tapi kebanyakan masa atas dasar apa jemputan tu datang adalah selepas setiap kali video aku mengamuk muncul. Kan tiba-tiba lepas tu kau tengok ada jemputan pergi bagi talk. Confirm punya. Semua datangnya daripada lecturer diorang. Lecturer panggil dia ni bagus apa semua. Lepas tu aku dah sampai kat universiti, dia kata Haze nanti basuh budak-budak ni boleh, tapi takut diorang anxiety nanti. Boleh macam tu. Kan dah lah anxiety tapi masing-masing tak nak pergi, apa dia panggil, tak nak pergi diagnose. Macam mana? Diagnose rupanya split personality. Kan? Kau jangan sampai buka satu lagi episod aku cakap pasal benda ni je budak-budak zaman sekarang ni So basically Haze ada buat business sendiri lah. Ada team sendiri. Ada team sendiri, ada production sendiri. Saya ada manager, ada editor, ada assistant. Buat masa sekarang ni cukup lah. Ada manager yang urus apa? Dia jujur cakap, kita nak approach Haze DM IG je. So macam terkejut. Macam biasanya nak approach someone yang macam Haze pun busy. Patutnya macam tolong pergi ke nombor ini untuk biasanya tu. Tak, kalau his pula okay macam ni lah. Kalau betul is for business inquiries, diorang akan call manager saya. Memang dah terletak dah pun dekat saya punya profile apa semua. Tapi kalau ada orang DM saya ke apa benda ke, kadang-kadang saya baca, bukan kadang-kadang, saya memang baca setiap daripada mesej-mesej yang datang apa benda semua. Dekat bahagian request, dekat hidden request pun kadang-kadang saya akan buka, saya tengok apa semua. Hati-hati sampai nak kecam. Tengok tau. Aku memang baca. Tapi hakikatnya dekat sini contohnya kalau macam kongsi terang hantar jemputan hari tu nak datang, nak podcast sama-sama apa semua kan. Saya pula jenisnya yang macam saya dahulu pernah bermula di suatu tahap. Kan bagus ketika aku bermula di satu tahap tu, orang-orang yang berada dekat atas saya pun turun dan berdiri bersama-sama. Apa salahnya? So, dan dahulu ada je orang-orang macam tu pernah membantu saya. Jadi apa salahnya? Saya pay forward lah. Saya pay forward atas dasar, contohnya Pak Nil. Pak Nil nak mengajar apa kepentingan untuk dia untuk mengajar melahirkan pengacara-pengacara baru? Tak ada kepentingan. Dia dah top apa? Buat apa dia nak sibuk? Tapi hakikatnya bila dia dah melahirkan generasi-generasi baru, dan saya salah satu generasi tersebut, dah jadi di peringkat ini, saya kenalah tolong juga yang mana-mana perlukan pertolongan ke bantuan ke apa benda. Dan begitulah perjalanan kehidupan. Kita kena sentiasa meninggalkan tapak-tapak kita dan meninggalkan legasi-legasi kita yang seterusnya. Memang kena. Kalau tidak, sempitlah rezeki kau nanti. Cuba kau tengok. Faham. Ya, betul lah bila teringat kesan kita membuat baik ni kan? Bila kita buat baik kat orang, kita satunya jangan mengharapkan balasan lah. Keduanya belum tentu dan tak semestinya orang yang kita tolong tu akan tolong kita balik. Maybe orang lain. Analoginya pernah dapat macam ni. Best juga analogi dia. Kalau dalam keadaan kereta. Betul lah best ke kejap Best ke? Kalau tak best kejap Cakap terus. Apa analogi dia? Analogi dia. Betul lah best Analogi dia semasa dalam kereta masa dalam jam kan. Bila kita
bagi laluan ke orang yang bagi signal nak masuk. Okay, orang tu masuk dan sorry. Masa kita bagi signal. Kau nervous kan? Kau nervous takut tak best kan? Member sebelum pakai kamera. Nervous kan takut tak best. Okay, kita cut, kita boleh balik. Alright. Bila kita bagi signal. Bila kita bagi signal, ada kereta yang bagi kita masuk. Dan kita masuk. Bila kita jalan 10 minit, 15 minit, ada kereta lain yang bagi signal, kita pula yang bagi masuk. Nak tunjuk orang buat baik kat kita, kita balas kat orang lain. Belum tentu kita balas balik dekat orang yang bagi kita. Yelah. Itulah. Betul, dia nak patah balik. Cukup menarik tak, Ais? Boleh. 5. Berapa ha? Dalam 3.5 ha masih selamat lagi. Okay, boleh. Selamat dekat situ. Ais nak tahu tak satu fun fact? Fun fact. Okay, okay, betul ke fun? Fun tak? Fun tak? Dah bagi tu. Ni diorang dia adik-beradik. Ya Allah. Kan? Okay. Adik-beradik pun. Okay. Siapa nak angkat? Yang lain. Nasib baik tanya angkat. Siapa nak pungut? Risau aku. Anak angkat tu at least dapatlah dididikan yang dua sama kan. Pungut ni siapa? Merah jaga kejap. Okay guys, I think kita dah berada di penghujung untuk episod kali ni. Banyak benda yang Hiz dah share, kongsikan kita, and of course kepada penonton dan juga pendengar Podcast Kunci Terang ni. So sedikit mungkin last daripada kita bertiga. Mungkin what's next for Hiz after this? InsyaAllah saya akan buka podcast personal saya sendiri, Hizman Huze. Di channel yang sedia ada ke buat baru? Spotify dan juga YouTube masih lagi sendiri punyalah. Kan? YouTube Hizman Huze, Spotify Hizman Huze. Nanti sabar jap. Sabar satu-satu. Banyaknya benda aku nak kena buat. Dan apa yang bakal mendatang itu cukup-cukup lah. Apa yang sedia ada ni pun aku tak terkejar. Sudahlah. Tapi sebenarnya macam saya sedang membesarkan tim saya sebenarnya sebab saya nak juga buat apa yang macam partner buat, kan, meninggalkan legasi ataupun meninggalkan batch-batch yang kemudian hari apa semua tu kan. So nanti bila aku dah mati nanti adalah tinggalnya orang-orang yang boleh meninggalkan manfaat untuk orang lain juga, dan mereka pun membuat benda yang sama juga. Itu yang saya mahukan. So kita tengok dahulu, saya nak cari dulu orang-orang yang macam sekepala dengan saya, seberbakat lah, skufu lah kot kita panggil kan, skufu dengan saya apa semua, dan untuk dilatih dan seterusnya menyambung lah apa yang kita nak buat. Kerja dengan saya tak senang tau. Tak payah kepada mereka yang macam bestnya, subhanallah, kerja dengan saya tak best langsung. Ada satu Takut nanti ada orang klik email kat bawah. Ada satu editor pernah masuk ke dalam saya punya company, 2 minggu je dia tahan. Ada seorang assistant pernah masuk kerja dengan saya 2 bulan je dia, tak sebulan setengah je dia tahan. Memang tapi lepas daripada itu pengganti dia tahan bertahun-tahun. Kerja dengan saya itulah hikmah dia. Ada hikmah dia, tapi hikmah dia juga adalah untuk sedarkan diri aku lah. I'm not a person that is very easy to work with sebenarnya. Sebab saya memang melihatkan kepada sebuah kesempurnaan. Walaupun kesempurnaan tu tak wujud, aku tahu. Ya, aku tahu kesempurnaan tu tak wujud. Tak cakap apa pun. Kesempurnaan tak wujud, aku tahu. Tapi kita mencari kesempurnaan itu dalam setiap pelusuk kehidupan. Itulah saya. Kalau kerja hidup aku ni stres sebenarnya. Tinggal kalau roh tu boleh berpindah-pindah, InsyaAllah kalau kau masuk dalam jasad aku kejap, confirm penat. Kejap tak penat. Tapi itulah Cik Nak dah cakap yang terakhir. Tapi bila Hiz cakap macam ni kan, Hiz akan settle down macam mana? Ke memang akan aku nak pencen usia 45 tahun. Aku nak pencen usia 45 tahun. Sekejap ini kita panggil apa mental visualization. Kita visualize. Pasal lagu. Kita visualize. Aku akan pencen usia 45 tahun. Die I want to pencen. 45 tahun aku tak nak buat apa dah. Sebab tu aku ada 10 tahun daripada sekarang, kata umur aku. So aku ada 10 tahun untuk plan. Aku nak cari aku punya
pengganti aku siapa, aku nak cari pengganti editor siapa, siapa pengganti-pengganti aku untuk setiap daripada bisnes aku ni, aku nak cari pengganti. Dalam masa 10 tahun, aku 10 tahun je nak train manusia-manusia ni. Rasanya less than 10 tahun kan. Aku tak pernah tahu siapa kat sini umur orang lah lebih 30 lebih 30 semua Kita sebaya Haze. Oh ya ke? Baru cecah 30. Pernah tak dulu waktu kau 20 tahun kau bercakap pada diri sendiri, usia 30 aku nak jadi jutawan? Pernah tak? Benar. Pernah. Tak menjadikan. Tak jadi kan? Ya doh. Kan? So kita cuba. Saya boleh menyatakan hasrat dekat sini, usia 45 tahun aku akan pencen. That I will have to make believe that with myself. Sebab aku rasa ada potensi benda tak jadi. Sebab aku amin dah tadi. Sebab aku tak rasa aku boleh pencen duduk diam-diam punya orang. So itu maksudnya what's next for Haze? Nak teruskan dengan apa podcast baru? I mean biasa orang akan ada jual produk dan sebagainya untuk apa bisnes. Saya tidak ada apa dia panggil tu bakat dalam dunia retail langsung. Pernah cuba, pernah gagal berkali-kali, tapi itulah daripada saya ni jenis orang yang macam ni. I'm a very simple person. Kalau benda tu tak jadi lebih daripada 3 kali, okay, dan kau dah jumpa formula move on, dan kau kena cari formula lain yang memudahkan untuk kau. Ya, memudah. Sebab at the end of the day kita nak apa hasil daripada benda semua? Kita nak buat duit kan? Kalau buat duit ni ada pelbagai cara, dan pelbagai cara ni ada yang senang untuk kita, ada yang susah untuk kita, betul? Okay. Kalau kita tidak ada bakat untuk membuat sesuatu perkara di arah itu untuk membuat duit, maksudnya ada cara lain yang lebih mudah untuk kau buat duit. Maksudnya dia simple, it's really simple. Okay, so saya buat duit berdasarkan apa? Buat servis, itu saja. Servis apa tu? Dah subscribe ke? Risau. Dah subscribe ke? Mana Ilham tadi? Itulah dia. Baik. Okay, I think that's it untuk episod kita kali ini bersama dengan Haze. Thank you so much Haze for being here. Terima kasih juga kerana menjemput saya berada kat sini. Ingat kalau berjaya kalau berjaya ada ni muka. Tak saya tak minta muka aku letak. Kalau berjaya, nak tahu tak korang punya aras kejayaan tu ada beberapa penanda. Okay. Aras pertama kejayaan adalah apabila anda sudah dikecam oleh satu Malaysia. Itu aras penanda pertama. Okay. Sebab itu jangan cari kecaman. Kita buat macam biasa, satu hari anda akan dikecam ataupun dibenci ataupun disukai oleh satu Malaysia. Tak ada disukai, dikecam satu Malaysia kerana mereka tak bersependapat dengan kau. Okey, itu dah satu fasa kejayaan yang pertama. Fasa kejayaan yang kedua, waktu ni level ni korang dah dikenali dah, mungkin insyaAllah korang dah dipanggil bawa pergi Podfest kan. Amin. Apa keluar sekejap apa pun dah sebut-sebut nama korang macam kita orang apa semua kan. Lepas tu satu lagi level ni seram. Korang akan dah buat duit. Okey. Korang akan saling sakau menyakau, bergaduh-gaduh. Tapi dia adik-beradik. Aduh. Siapa cakap takkan boleh berlaku? Sama adik-beradik duit akan dimula dicuri-curi ataupun mula dah bermasam muka tentang benda-benda remeh, harta-harta dia apa semua. Itu adalah fasa kedua tangga kejayaan yang pasti akan berlaku. Kenapa aku sebut ni awal-awal? Sebab setiap peringkat dalam hidup kita pasti ada ujian. Okay? Kejayaan itu manis tetapi ia seiring dengan ujian tersebut. So, aku tak sabar tengok siapa yang sakau duit siapa. Dalam betul masa tu. Ya, kadang-kadang kita selalu tanya, tak mungkin lah aku. Tak mungkin sahabat aku ni akan buat macam ni dekat aku. Aku bukan nak macam buat korang buruk sangka, tak. Aku bukan nak buat korang buruk sangka. Peringatan. Tapi ini adalah peringatan. Kau takkan sangka-sangka orang yang rapat dengan kau, yang berbina nama bersama-sama bertahun-tahun, sanggup buat macam tu dekat kau. Ni semua artis semua lalu benda ni. Minta jauh lah kan. Minta jauh tak, memang akan dapat. Tak payah minta jauh, memang akan dapat. Minta kuat. Minta kuat. Sebelum benda tu berlaku, berat lu Benda memang akan dapat. Janganlah risau.
Okay, so thank you sekali lagi untuk Haze. Banyak benda-benda yang baru tangga kedua. Tangga kedua. Oh, ada lagi? Dah cukup lah tu. Cukup lah tu. Kita dah belum, sebab korang belum kena kecam lagi satu berisa kan. Tunggu, nanti dah kena kecam nanti panggil aku balik. Alright. Okay, once again thank you so much kepada Haze kerana sudi bersama dengan kita lah untuk episod kali ini di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi korang yang menonton dan juga mendengar, jangan lupa subscribe our YouTube channel dan juga ikutilah kita punya social media kita semua, IG, X dan sebagainya, dan jangan lupa untuk support Haze punya projek terbaru yang sedia ada sekarang ini. Ya, dah sedia ada. Cari je nama saya Hizman Huzain di semua media sosial kecuali LinkedIn. Mention juga. Kecuali LinkedIn maksudnya. Maksudnya ada satu lagi tu, jangan lupa subscribe. Yang itu sepisau. Okay, content. Okay guys, hingga berjumpa lagi di episod akan datang. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Puasa penuh. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.